PAS amal 2 darjat berhubung isu hukuman. Bukan main bersungguh-sungguh, PAS mengecam Iswardi Murni yang didakwa telah menghina Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah dalam video di Facebook miliknya baru-baru ini. Ada yang meminta supaya sesiapa yang menghina Yang di-Pertuan Agong dikenakan hukuman yang lebih berat di bawah Akta Hasutan 1948. Malah ada juga yang mahu aktivis pro keadilan itu dikenakan hukuman sebatan. Mengulas mengenai isu tersebut, bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Mohamed Hanifah Maidin menegaskan, dalam sistem negara yang mengamalkan doktrin raja berperlembagaan, apa yang saya belajarlah selama ini, menegur Yang di-Pertuan Agong atau raja bukanlah suatu yang dilarang secara mutlak. Di situlah bezanya antara prinsip absolute monarki dan constitutional monarki. Adapun menegur dengan menggunakan bahasa yang tidak sopan atau bahasa-bahasa yang tidak sewajarnya itu, saya rasa semua setuju. Ia adalah tidak wajar. Ia patut dielakkan hatta diandaikan jika tidak ada akta hasutan sekalipun. Prinsip raja berperlembagaan harus dihormati. Hanifah turut menemplak mereka sama ada mereka benar-benar faham tentang apa yang mereka perkatakan tentang akta tersebut. Jujurnya, saya tidak pasti sejauh manakah mereka yang bercakap tentang akta hasutan itu benar-benar arif tentang isi kandungan akta hasutan akta warisan penjajah tersebut. Saya yang tak pakar ni tahulah sikit-sikit sebab pernah jugalah jadi tok lawyer membela di Mahkamah Ahli Politik yang didakwa di bawah akta itu. Alhamdulillah menang tanpa klien perlu dipanggil membela diri, ujarnya. Hanifah menyindir seorang yang dinamakan sebagai pakar perlembagaan persekutuan oleh media rasmi PAS yang dilihatnya tidak sedar kesan penyiaran berita tersebut. Kenapa beliau berkata demikian? Jawapan saya tidak apa nak bagi cadangan, hatta mungkin nak minta misalnya hingga hukuman mati sekalipun, katakan. Tapi pilah minta sekali diadakan sidang parlimen juga, baru cun dan baru ngam, tegasnya. Beliau juga menegur parti itu yang menyiarkan ucapan didakwa hasutan itu secara verbatim, sama ada sudah merujuk kepada peguam. Yang satu lagi posting pula media rasmi parti PCR pun satu hal juga. Saya tak pasti apa pasal media itu PCR-kan juga isi ucapan yang dikatakan hasutan itu secara verbatim dalam artikel doktor itu. Ini pun satu hal. Tak ada tok lawyer nasihat ke? Jawapan saya, bila media itu PCR secara verbatim ucapan si pemberi ucapan dalam artikel itu, silap hari bulan ia juga mungkin dikira satu republication of seditious materials dan tak pasal-pasal boleh juga dikenakan tindakan di bawah akta hasutan. Apapun, saya sangat berharap saya silap, kata Hanifah merujuk pada rencana yang ditulis Dr. Kamarul Zaman Yusof di Harakah Daily pada 30 Mei 2021. Maksud beliau, penulisan kembali bahan yang dianggap hasutan juga merupakan satu kesalahan dan boleh dikenakan hukuman di bawah akta tersebut. Katakanlah diandaikan saya tak silap dan ditakdirkan selepas itu, depa pun entah macam mana, kena pula ditahan di bawah akta hasutan. So, masih nak minta hukuman sebatan juga ke? Sidirnya, untuk rekod parlimen kini masih digantung. Berbeza dengan pemimpin UMNO, para pendukung PAS patah pun tidak pernah meminta supaya parlimen bersidang. Bagaimana PAS hendak meminda akta hasutan supaya dimasukkan hukuman sebatan, sedangkan pimpinan parti itu tidak pernah menuntut agar parlimen bersidang bagi membahaskan pindaan terhadap akta drakonian tersebut. Di sebalik keriuhan mereka, PAS lupa bahawa 3 ahli Dewan Undangan Negeri PAS Perak yang diketuai Pesuruhjaya PAS Perak Rasman Zakaria pernah menghina timbalan Yang di-Pertuan Agong iaitu Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah apabila ingkar untuk hadir apabila dipanggil menghadap oleh baginda pada Selasa 8 Disember tahun lepas. Pemimpin PAS jelas derhaka kepada Sultan Perak. Mengapa tidak ada pencinta Akta Hasutan 1948 yang bercakap mengenainya? Sebaliknya, mereka hanya mengakui kekhilafan kerana tidak menghadap baginda seperti mana yang dititahkan. Baru-baru ini, Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali disiasat oleh Polis Diraja Malaysia PDRM di bawah Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman kerana dikatakan telah melakukan kesalahan merentas negeri setelah diperiksa melalui sekatan jalan raya di Perasing, Negeri Terengganu pada 16 Mei lalu. Menjawab pertanyaan media, Setiausaha Agung PAS Datuk Syed Taqiyuddin Hassan yang juga Menteri Undang-Undang sekadar berkata, orang yang dituduh itu mempunyai hak bela diri. Prinsip undang-undang adalah seseorang tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah, katanya dipetik beberapa media. Apabila yang terbabit itu ahli parti sendiri,
pandai pula mulut pemimpin PAS bercakap tentang seseorang tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah. Tetapi apabila terkena kepada orang yang bukan ahli partinya, mereka berteriak menuntut hukuman yang berat. Dalam hubungan ini, Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau telah menegur Iswardi Morni agar menjaga tata susila ketika bersuara berkenaan isu semasa. Bulan April kita sudah nasihatkan dia bahawa boleh tegur tetapi harus jaga tata susila. Kita nasihatkan boleh tegur tetapi jaga kerana ada peraturan kita. Itu saja kita lakukan, tegas Anwar seperti dipetik Malaysia kini. Benar, adalah tidak wajar menggunakan bahasa yang kesat ketika memberi pandangan seperti memanggil manusia dengan jebon, agas, nyamuk, buaya dan sebagainya. Kita semua maklum siapa yang gemar menggunakan istilah yang menghina sesama manusia itu. Rakan-rakan bukan Muslim harus faham, sikap mereka ini bukan daripada ajaran Islam tetapi pemikiran penunggang agama yang akar umbinya daripada golongan takfiri.